Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi join kita punya talk hari ini berkaitan dengan gaya bercinta. Jadi boleh saya mulakan program kita pada hari ini? Boleh Cik. Okey, jadi saya mulakan kita punya program pada hari ini dengan minta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita mulakan dengan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan berkongsi tentang gaya bercinta. Bagaimana setiap personaliti ataupun setiap individu punya gaya bercinta. Okey, jadi kalau kita lihat inventari gaya bercinta ini dibina oleh Rosenman dan diubah suai oleh Siddiq Muhammad Noor dalam versi bahasa Malaysia. Okey, ini antara doa yang baik untuk kita amalkan, iaitu doa pembuka 12 pintu. Antara kebaikan doa pembuka 12 pintu ini, dia akan buka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu kasih sayang yang di mana insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh amalkan tak kira masa, sebelum tidur ke, bangun tidur ke, lepas solat ke. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan jodoh, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya perkenalkan penceramah kita untuk program Gaya Bercinta hari ini. Pertama ialah Puan Suzainah binti Rahmat, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan kenal. Kemudian saya sendiri merupakan pegawai psikologi baru di sini, iaitu Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, boleh panggil saya Aina. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang perkongsian hari ini, saya nak perkenalkan website unit counselling, unit kerjaya dan counselling. Kita ada dua, iaitu Counselling to You dan juga Career Counselling for You. Okey, Counselling to You ni tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan. Kalau kita lihat Counselling to You ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat sesi temujanji bersama kaunselor. Kalau di UiTM Pasir Gudang ni, Puan Suzainah dan juga saya. Jadi kami akan lihat appointment yang tuan-tuan dan puan-puan buat dan kita akan deal untuk set appointment untuk buat sesi kaunseling. Bagi Career Counselling for You pula, di sini akan diterangkan ataupun kita akan hebahkan iklan-iklan berkaitan dengan kerjaya, ujian-ujian psikologi yang berkaitan dengan kerjaya, peluang-peluang kerjaya yang terbuka untuk semua warga UiTM termasuk pelajar dan juga staf. Okay, di sini kita kongsikan sedikit doa solat hajat untuk jodoh. Bagi mereka-mereka yang belum dikurniakan jodoh, semoga dipertemukan satu hari nanti, dan bagi mereka yang sudah pun berjodoh, semoga hubungan akan kekal hingga ke syurga. Antara doanya kita boleh amalkan ialah, Ya Allah, Ya Tuhanku, andainya dia baik untukku demi duniaku dan akhiratku, maka mudahkanlah percintaan kami dan jodohkanlah kami berdua. Andainya dia tak baik untukku demi duniaku dan akhiratku, maka engkau patahkanlah hatiku terhadapnya dan pisahkanlah kami berdua dengan cara yang baik. Sebabnya jodoh ni urusan Allah, rahsia Allah. Jadi kita kena minta dengan Allah. Okey, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan untuk cuba scan barcode yang kami sediakan ni dengan isi nombor kod 42716 dan cuba jawab soalan yang disediakan. Boleh scan tak? Kalau boleh, cuba komen boleh. Kalau tak boleh, bagi tahu saya. Boleh? Tak boleh. Tak boleh?
cuba scan, lepas tu nanti dia akan kena isi nombor hashtag tu, ada nombor kan kena letak nombor 42716. Boleh tak? Ada satu je soalan dekat situ yang tuan-tuan dan puan-puan kena jawab. Okey, ni ada yang boleh ni. Cik Afiq boleh, Cik Mariana boleh. InsyaAllah yang lain pun mesti boleh ni. Cuba scan, nanti kita kena letak nombor dekat hashtag, ruangan hashtag tu. Masukkan nombor 42716. Okey, boleh? Kalau boleh saya nak teruskan ke slide seterusnya. Okey, yang dah boleh tu masukkan status. Sekejap Ayana, saya share dulu yang status. Okey, kita teruskan ke slide seterusnya. Okey, baiklah, kita pergi kepada perkongsian topik utama kita, iaitu berkaitan dengan cinta. Okey, cinta ni dia kita terbuka, cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk, cinta kepada haiwan, cinta kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap orang itu ada definisi cinta masing-masing. Di mana definisi cinta ni menjadi panduan ataupun stand dia dalam perhubungan untuk menjalani kehidupan. Jadi apakah yang anda mengerti tentang cinta? Setiap orang pasti ada definisi cinta masing-masing. Okey, kalau anda sudi untuk berkongsi tentang apa makna cinta bagi anda, apa yang anda rasa tentang cinta, anda boleh letakkan di ruangan chat ataupun komen. Nanti kalau ada masa kami akan bacakan. Okey, jadi saya kongsikan sedikitlah tentang apa itu cinta, definisi cinta dari segi bahasa yang saya jumpa. Dari segi bahasa, cinta ini bermaksud perasaan suka ataupun senang sekali. Perasaan yang timbul daripada perasaan kita, emosi kita. Senang sekali bila kita berasa selesa dengan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta. Dan dari segi istilah pula ialah rasa kasih sayang yang muncul daripada lubuk hati kita, yang kita sanggup berkorban apa sahaja untuk dia tanpa mengharapkan balasan, melainkan balasan yang diredai oleh Allah SWT. Jadi kalau kita lihat cinta ni, cinta yang paling agung sudah semestinya cinta kepada pencipta kita Allah SWT dengan melakukan segala suruhannya dan juga meninggalkan segala larangannya. Kerana kebahagiaan hidup seseorang ini terletak kepada baiknya hubungan dia dengan Allah SWT. Okey, jadi ini cinta kepada Allah, tapi kita fokuskan perkongsian hari ini berkaitan dengan hubungan cinta antara manusia. Okey, berdasarkan perkongsian yang kita nak kongsikan, ujian yang kami gunakanlah inventory gaya bercinta. Di sini nanti keputusannya kita akan lihat ada 6 gaya bercinta, ada 6 style. Setiap individu mempunyai ciri-ciri, mempunyai gaya-gaya bercinta tertentu. Jadi apabila anda semua telah jawab soalan inventory gaya bercinta, maka kita akan kenal, oh macam ni rupanya gaya kita bercinta, macam ni rupanya pasangan kita bercinta. Jadi kita akan lihat lebih mendalam bagaimana gaya bercinta seseorang. Jadi apakah ciri gaya bercinta anda? Kita akan cuba lihat melalui soal jawab inventory gaya bercinta dan anda akan lihat keputusan melalui ujian tersebut. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, bagi mereka yang sudi nak tahu tentang gaya bercinta mereka, boleh scan barcode ni dan juga jawab soalan berkaitan dengan gaya bercinta. Okey, mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan boleh scan dulu untuk lihat soalan-soalan yang ada dalam inventory gaya bercinta. Kemudian nanti saya akan tunjukkan bagaimana form jawapan. Nanti saya nak minta tolong puan-puan, tuan-tuan untuk kira markah soalan inventory gaya bercinta dan kita akan lihat sama-sama apa keputusan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat. Aina, the next slide.
Okey. Share link tak ada scanner. Okey, sekejap Saya tengok. Tak, share link komputer je. Okey, tu. Okey, Cik Afiq dah kongsikan. Terima kasih. Okey, ini ialah form borang jawapan untuk inventory Gabi Cinta. Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuba baca setiap soalan. Kita ada 60 soalan, 1 hingga 60. Okey, 1 hingga 60 ni kotak je begini. 1 hingga ke 6 ke bawah, kemudian sambung 7 sampai 12, 3 sampai 18, 19 sampai 24, 25 sampai 30, 31 sampai 36, 37 sampai 42, 43 sampai 48, 49 sampai 54, 55 sampai 60. Jadi ni form ujian punya jawapan. Macam mana? Ni borang jawapan dia. Ni borang jawapan dia. Okey, nanti kat sini kita akan kira. Macam mana nak kira dia? Dia kira by row. 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55. Kat situ nanti markah kita akan kira. Satu by line tu. By line. Dan setiap line tu mewakili persahabatan satu, romantis satu. Di sini apa ya? Lepas romantis, permainan, logical, pengorbanan dan kepunyaan. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak boleh Okay, jawab. by the way, ujian ni boleh dapat online untuk yang memang khas lah untuk APB, unit sukan dan unit pro. Untuk yang tiga unit tu kita dah email terus. Kita dah email terus ke akaun masing-masing. Tapi mana kita terbuka ujian ni kepada semua. So yang secara manual ni saya rasa ambil paper, salin nombor tu dulu dekat paper. Aina dah terangkan ke depan sangat dah tu. Orang belum jawab lagi. Okey, salin dulu nombor 1 hingga 60 tu ikut macam kotak yang sebenar tu. Sebab tak boleh nak print kan? Nak print macam leceh. Okey, tulis dulu. So, bila dekat jawapan tu dia satu. Soalan nombor 1, nanti nak jawab soalan nombor 1 sangat tidak setuju letak 1. Boleh? Ada soalan tak? Soalan masuk dekat chat. Aina jangan ni dulu. Jangan terang yang lebih dulu. Bagi dia orang jawab dulu. Boleh? Kita tengok kat ruang chat. So, link soalan yang dekat atas tu yang saya dah share. And then ni borang jawapan. Borang jawapan ni sebab dia manual. So, kena salin lah. Sebab nanti kalau kita bagi guna yang online tu, tak sempat kita nak kira. Better kira manual ni cepat laju sikit. Boleh? Salin dulu soalan-soalan tu. Betul. Salin dulu soalan-soalan tu, nanti baru ni. Boleh? Borang jawapan tu je. 1 hingga 60 tu anda semua tulis dekat kertas A4. Senang. Jawab soalan dulu Saya bagi masa dia 60 soalan. Psikologi test ni tips dia jangan jawab fikir-fikir sangat. Ni bukan soalan calculus ke, soalan fizik ke yang kita kena critical thinking and so on. Dia kena jawab spontan je. Benda yang ada dalam diri kita ada. Tak ada dah, tak ada. Jawab dengan spontan. Soalan dia yang kat atas Cik Yen. Yang dekat ujian LGB yang wajib dijawab tu. Soalan dia kat situ. Tapi maksudnya you all kena klik 2 kali lah. Klik dekat situ sekali, dekat ni pun kena klik. Yang unit tu you pilih je lah unit mana you nak klik. Sebab kita memang khas. Okay, masukkan nama, nombor pekerja. Nanti next tu dia akan jadi soalan. Sekejap saya share. I nak. Boleh? Yang unit tu tak kisahlah you tick je unit mana sebab kita nanti jalan latihan kita ikut nombor pekerja. Okey, boleh guna nama Glam. Nama Glam nanti tak dapat jalan latihan nanti, sayang. Aduh. Boleh So soalan tu online. Online tu kena jawab. At the same time you jawab yang manual ni sebab nak tahu jawapan terus kan. Macam Cik Syafiq tu dia dah tahu dah jawapan dia. Kejap lagi dia boleh share dah. Cik Fairuz, dia terleft pula dia.
Dia dah ada dah jawapan-jawapan dia. Dan barisan pesyarat APB, okey. Sebelum tu terima kasihlah buat ketua-ketua bahagian KPP iaitu Madam Sharifah Amani dari Fakulti Akademi Pengajian Bahasa, Encik Muhammad Syafiq Muhammad Noor dari unit kurikulum dan Encik Fairuz daripada unit sukan yang mengizinkan kami kaunselor untuk menjalankan inventory Jaya Bercinta bersama staf-staf bahagian anda semua. Okey, ini adalah road tour lah. Road tour unit kejayaan kaunseling iaitu kaunselor yang turun padang lah. So far pandemik ni kita tak turun padang. Kita guna mekanisme online dulu. InsyaAllah tahun depan kita turun padang. So kita buat online je yang kali untuk tahun ni. Memang road tour sampai ujung tahun Disember. So kita akan touch setiap unit. Okay. Puan Su, nombor 2 dan nombor 4 sama tu setuju. Boleh, tak kisah. Tu jawapan Ustazah. Ustazah letak je jawapan apa yang Ustazah nak. Nombor 2 dan okey, borang ni silap salah. Sangat tidak setuju. Tidak setuju. 2 tu tidak setuju. Saya Allah. Form ni saya ni lah. Tidak setuju. Sorry. Nombor 2 betul kata Ustazah. Form ni ada salah sikit. Sangat tidak setuju 1. 2 tidak setuju. Nombor 2 Aina. Nombor 2 yang salah kat form tu. Nombor 2 tidak setuju. 3 tidak pasti. Setuju. Sangat setuju. Kalau suka sangat 5. Yes, dekat form manual tu salah. Dekat form online tu betul. Ni form ni anak-anak QM saya ni. Anak-anak QM praktikal saya 2 orang Si Jawalia dengan si Aiza ni. Yang bantu saya buat ni. Okay. So boleh jawab saya bagi masa. Nak buka lagu ke? Tak boleh. Kalau buka lagu kan dia tak nampak. Boleh jawab. Semua tengah menjawab. Okay, tips dia you all kena jawab dengan jujur. Jawab dengan jujur, baru hasil tu jujur. Psikologi test ni dia punya tips senang je jujur. Jawab apa-apa, jujur je. Jujur dengan diri sendiri. Sebab dia adalah unknown personality. Personality kita yang kita tak tahu. So hasil daripada ujian nanti kita akan tahu. Betul Cik Iem. Jangan fikir-fikir. So jangan fikir-fikir sangat, jawab je. Untuk pesyarat APB, saya rasa yang mana dah jawab, memang kita dah email terus. Tapi mana pesyarat APB yang tak jawab, kena jawab manual dulu. Okay? Okay. Okay, boleh?
Okey. Okey, boleh jawab Wi-Fi tak kuat. Berkuap, ini disebabkan bau dan kuman yang terperangkap dalam fabrik yang tidak boleh dicuci selalu. Sementara jawab kita dengar lagu yang best-best Jujur, ku mengagumi, pantas ku beri 1000 pujian buat kamu. Jauh di dalam hati, selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Kamu ku yakin tahu, ku yakin sama tujuanmu dengan tujuanku. Jauh di dalam hati, selalu ku rasa bersyukur aku mengenalmu, karena cinta dari kamu jadikan aku wanita terbahagia di dunia. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Bersama kamu ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Okey, semua dah berjaya jawab ke? Tengah jawab. Tengah jawab, Puan. Hai, Tuan Haji Zainal join Terima kasih Tuan Haji. Tengah berjawab. DO kulai kita. Siapa duduk kulai sini? Thank you Tuan Haji. Okay, bye. Matikan ni. Ada susah ni. Tu Tuan Haji Zainal Adani, kita punya YDP Majlis Perbandaran Pasir Gudang yang lalu. Majlis Bandaraya Pasir Gudang yang lalu. Kan beliau naik pangkat DO kulai Tuan-tuan. Ada orang kulai ke? Boleh siapa DO mereka ni. Lalu soalan susah sangat lah. Soalan mana yang susah Tuan Khairul? Saya confused. Saya rasa Zapin lagi susah tau daripada soalan ni.
Zapin Tuan Zul tadi. Zapin Tuan Zul tu lagi susah tau. Ha. Okey, Aina boleh share slide balik Aina yang 4 jawapan tadi. Share slide balik. Tak. Slide sambung. Buka slide awak balik. Ke Aina nak saya share? Okay dah. Nanti Cik Aina akan semak juga yang kita punya online tu. Dah berapa dah Aina kat online dah jawab? Saya nak dengar satu yang paling pasti, saya nak dengar Cik Yem punya. Okey, sementara tu, okey dah boleh jawab. Semua dah ke? Kalau dah, saya nak ajar cara kira. Bergema eh? Semua dah boleh jawab kan? Belum siap Puan Aisyah. Okey, tak apa, kita tunggu Puan Aisyah. By the way, saya minta maaf lah guna masa pensyarah yang tengah busy marking and so on. Terima kasih luangkan masa lah sebab sesi ni sebenarnya saya dikira nanti 1 jam. So kena laju sebab jam latihan. Kecuali Cik Yem nak bagi jam latihan untuk sesi ni 2 jam. Sebenarnya inventory test, kalau kita jawab dalam masa sejam memang tak sempat, sebab tu memang kena buat kelompok yang khas supaya kita bagi email dulu, jawab dulu, lepas tu baru kita akan terus terangkan. Dia boleh juga 1 jam kalau macam tu. Kalau buat macam hari ni kena jawab and then nak dengar dia punya explanation, dia mesti 2 jam. Dia tak boleh 1 jam, 1 jam memang tak sempat. Sebab jawab soalan dia kalau 60 minit, mana yang kritikal tinggi sangat dia dah makan half an hour. Mana yang memang dia laju, dia boleh jawab 10 minit, dah boleh jawab habis. Tuan Carol dah habis ke? Tuan Carol dah habis jawab ke? Dah habis lah, tapi tak tahu lah betul tak betul. Baca dia tu. Okey, saya terangkan. Okey, seterusnya bagi yang dah habis jawab, yang belum jawab teruskan. Saya tengok jawapan saya. Okey, Cik Nasir, kita kirakan lah. Cik Nasir tu tolong kirakan sebab Cik Nasir bekerja di rumah Cik Nasir. Okey, untuk yang seperti Tuan Carol yang memang dah jawab secara manual, markah yang ditambah yang kolom pertama untuk G1 iaitu persahabatan. Persahabatan tu you score daripada markah soalan nombor 1, nombor 7, nombor 13, nombor 19, nombor 25, nombor 31, nombor 37, nombor 43, 49, 55. Maksudnya kita menjawab secara melintang. Melintang ke menegak? Melintang. Boleh? Dia jawab ke tepi tau. Markah tu kita tepikan and then masukkan kolom yang nombor 1 tu markah persahabatan. Jangan kira tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah. Dia kena tambah 1, tambah 7, yang tu, tambah 13. Melintang ke tepi. Tak faham. Tak faham? Sekejap Jawab sekali lah. tak payah jawab sekali. Betul tak betul jawab tadi tu.
Tak jawab secara melintang. Maksudnya, contohnya soalan nombor 1 tadi Tuan Khairul jawab apa? Lepas tu soalan nombor 7 jawab apa? So tambahkan 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 47, 49, 35. Campur dia kena secara melintang. Jangan campur ke bawah, dia kena macam ni. Okey. So melintang yang pertama tu terus masuk dekat G1. G1 iaitu persahabatan. Dan seterusnya sampai G6. Aina, atas meja Aina ada borang manual tak? IGB tak ada? Borang manual ada? Okey, tunjukkan. Pegang sekali. Okey, awak tunjuk. Cara kira. Okey. Okay, tuan-tuan dan puan nampak tak borang ni? Kan kita kira by row tau. Okay, ni yang line pertama atas sekali ni kena total upkan dulu. Satu line ni total upkan berapa? Okay, dah kira satu line, masukkan markah tu kat kolom yang pertama. Persahabatan. Kemudian line yang nombor 2 kira total semua, masukkan nombor 2 pula dekat romantis. Line ketiga kira total semua barisan itu masuk dekat permainan. Macam tu juga line yang keempat kira semua satu baris. Lepas tu kemudian total upkan masukkan kat logical. Dan juga yang kelima pun sama, kira satu baris, masukkan kat pengorbanan. Last sekali, line bawah sekali kira semua, totalkan, letak kat kepunyaan. Kat situ nanti kita akan dapat setiap markah untuk setiap jenis gaya bercinta. Siapa yang pernah bercinta ke, tak pernah bercinta ke, boleh cuba jawab. Siapa yang dah kahwin ke, belum kahwin pun boleh try jawab. Sebab kita nak tengok setiap individu punya gaya bercinta macam mana. Jadi boleh digunakan sebagai panduan hidup. Terutama dalam perhubungan. Okey, nanti bila dah total up semua, bila kita dah tahu markah setiap jenis gaya bercinta ni, kita akan lihat mana yang paling dominan. Markah yang paling tinggi itulah yang akan jadi tuan-tuan dan puan-puan punya gaya bercinta. Dan explanation tentang gaya-gaya bercinta ni akan diterangkan oleh Puan Su. Sebab tadi kita dah mention awal-awal kena jawab dengan jujur sebab kita nak tahu kan macam mana style kita bercinta. Kalau jawab tipu-tipu nanti result tu dah tak valid dah. Boleh saya teruskan ke? Boleh saya teruskan ke? Dalam bercinta kena fleksibel. Okay, lepas ni kita akan explain how flexible we are. Okay? Jangan sampai kita tertutup nanti. Okay. Okay, saya boleh teruskan ke? Okay, saya nak share juga yang hasil daripada Slido tadi. Slido tadi, wait yang menjawab status. Okay, yang tu tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat hasil daripada survey Slido yang pertama tadi. Okay, status bujang dalam grup ni adalah 32%. Wow. Berkahwin 50%. In relationship 18%. Okay. Tak ada yang tengah berduka lara berpisah seorang-seorang. Maksudnya bujang ada 32% kat sini, berkahwin 50%, 18% adalah dalam perhubungan. Maksudnya tengah tunang ke, tengah bercinta ke, tengah pilih-pilih mana satu ke tadi macam ramai kan, tak tahu pilih mana ke, still in relationship. Okay. So ini status yang pertama yang Slido. Okay. Yang hasil ujian yang you all jawab masa Cik Aina present tadi. Alright, buka balik slide Aina. Miss D, ujian tu Miss D tak dapat nak isi. Oh, tambah seorang lagi bujang. Okey, Aina ulang balik yang Slido tu.
Buka www.slide.do. Lepas tu dia ada kod. Just masukkan kod 42716. Tambah seorang lagi bujang. Cute lah Miss D ni. Ya. Okay. So masuk yang kod kat sini. Ujian dia yang pertama. Yang saya tengah pull tu. Saya tengah pull masih pull yang pertama. Okay. Berkahwin dan naik. Berkahwin dan naik 52%. Dalam perhubungan 17%, bujang 30%. Oh, naik kat kahwin, turun kat ni. Okay. Maksudnya ada tadi yang tak jawab survey. Ni alhamdulillah ada jawab survey. So 50%, 100%. So ramai dah kahwin lah sini. 52% yang dah berkahwin, 30%. Okay, saya share balik nak tengok Hasil selepas Miss D dah share Slido. Slido ni bagus lah sebab kadang-kadang ada orang dia tak suka nak check kan sebab nanti keluar nama. Kalau kat Slido ni tak keluar nama, so dia hidden lah kita punya personality. Assalamualaikum Puan. Salah, Haji dah jawab ke? Dah jawab Puan, saya bercinta macam mana Puan? Okey tak? Haji jawab online Okey, online nanti kita check kan. Nanti Cik Aina kirakan masa saya tengah terang nanti dikirakan. Okay, ni hasil je. Okay, Aina buka slide balik. Aduh, kelakar lah Haji. Okay, Aina share balik slide tadi. Oh sorry, saya tak stop. Okay, mana yang dah jawab online, okay. Never mind, kalau lepas sesi ni pun kita akan terangkan, kita akan email result yang you all dah jawab tu juga. So yang ni kita terangkan tentang yang manual dulu. Yang manual yang you dah jawab face to face dengan kita bersama, iaitu sampai 45 orang ni. Okay, inventory gaya bercinta ni ditranslate oleh Profesor Dr. Siddiq Muhammad Noor daripada UPM lah. Okay, Profesor UPM dia memang familiar dengan inventory psikologi, psikoterapi di Malaysia. And ni salah satu inventory dia iaitu inventory tentang gaya bercinta. Okay, seronoknya bila kita buat ujian ni adalah bila kita jawab sesama, kalau kita ada pasangan, kita jawab sama dengan pasangan kita. Kalau suami jawab dengan isteri. So kita tahu kat mana tinggi, kat mana rendah. So kita mismatch lah, mana yang kurang kita match kat mana. Sebab perkahwinan kan kita melengkapi antara satu sama lain. Bukan perfect antara satu sama lain. Melengkapi antara satu sama lain. So dia akan mengukur sebanyak 6 personality gaya bercinta. Okay. So semua orang dah kira betul? Tuan Kek Ro dah siap kira dah? Persahabatan berapa? Romantis berapa? Kepunyaan berapa? Pengorbanan berapa? Permainan berapa? Persahabatan berapa dah? Yay. Yang memilih sekat yang G3 tu, G4 tu apa tak nampak? Okay, G3, G4 tu. Okay, Aina ada next slide dah tulis. Aina next. Okay, yang G3, G4 tu, G1, G1 persahabatan, G2 romantis, G3 permainan, G4 logical, G5 pengorbanan, G6 kepunyaan. G tu grup lah kiranya. So nanti bila dah tahu result tu, grup 1 persahabatan, grup 2 romantis. Kat situ nanti kita tengok kat mana yang tuan-tuan dan puan-puan dominan untuk gaya bercinta tersebut. Okay, so far Slido tu sudah buka pool yang kedua. Pool yang kedua you all boleh masukkan hasil ujian gaya bercinta you all ni yang tertinggi dekat mana. Okay, pool yang kedua tu dah boleh masuk. Siapa yang tertinggi, klik kat situ. Boleh? Ya. Pool balik. Okay. Dah boleh masuk. Kan? Dah boleh vote lah kat mana. Permainan pengorbanan yang tinggi Dia nak letak yang nombor 1. Nombor 1 kita tu tinggi kat mana? Nombor 1 dulu. Nakal grup ni gambar permainan Aduh. Aduh. Permainan ataupun logik. Maksudnya grup ni 50%. Logical dan permainan. Wow. Tak ada persahabatan, tak ada romantis, tak ada logical, tak ada kepunyaan. Okay? Tuan Haji tanya, si Asu saya bercerita macam mana? Okey tak? Kejap lagi kita kira untuk Tuan Haji, special punya.
Okay. Okay, ni adalah pool. Okay, Aina, okay, share slide balik Aina. Yang ni adalah yang tertinggi. Okay, tertinggi tu tak bermaksud 5 lagi kategori bercinta tu tak ada dalam diri you. 5 lagi tu okay, dah masuk dah logical 33. Okay, naik lagi. Permainan 33, logical 33, pengorbanan 33. Saya ingatkan Syafiq je permainan, ramai permainan kan. 33, 33, 33. So ramai. Syafiq tengah meeting I crash tu, kau tak dia dah mencela dah tu. Banyak main-main bercinta memang. Seronok sebenarnya bermain-main bercinta ni. Sebenarnya tips ni bercinta, you bercinta awal banyak lah. Dah kahwin tu satu je, senang. Okay. Alhamdulillah, I crash dah selesai dah Puan Su. Model kita dah ada dah permainan kita. Tuan Syafiq tertinggi berapa? Tertinggi Tuan Syafiq ni apa? Saya punya alhamdulillah setakat ni yang tertinggi logical bukan permainan. Okey, alhamdulillah. Logical. Okey, dah okey. So sekarang pun yang baru adalah 50% adalah logical, permainan 25, pengorbanan 25. Okey, Aina buka terus slide, kita bagi penerangan. Okey, kat tangan you all semua dah ada 6 kategori gaya bercinta masing-masing, betul? So, saya akan terangkan kategori percintaan yang pertama adalah berkaitan dengan persahabatan. Okey? Okey, Aina slide. Okey, persahabatan. Persahabatan ni, okey, you all pernah tak tengok cerita macam cerita Kuch-Kuch Kotahir? Apa ingat? Cerita-cerita yang bermula dengan kawan baik, tiba-tiba dia jadi cinta. Dia bukannya cinta pandang pertama, dia mesti start dengan kawan dulu. Siapa yang bercinta memang daripada sekolah menengah? Ada tak? Cuba check. Ustazah Aziza dah terleft Ustazah Aziza dah terleft ke? Pasangan bercinta daripada sekolah. Okey. So siapa yang bercinta daripada sekolah, bercinta daripada universiti, bercinta di tempat kerja, kami kawan sahaja. Okey, so maksudnya percintaan persahabatan dia tu mesti akan ada dan ada kategori yang tinggi. Iaitu dia tidak berupaya mencintai seseorang tanpa mengenali secara mendalam dalam jangka masa yang panjang. Dia tak boleh nak bercinta, okeylah 2 bulan bercinta macam cerita drama, kahwin bercinta selepas kahwin. No. Orang-orang yang persahabatan tinggi adalah dia kena bercinta dulu, nak kena hati budi dulu. Barulah dia declare untuk berkahwin. Biasanya persahabatan adalah orang-orang yang mempunyai minat yang sama. Minat yang sama, kos yang sama, sekolah yang sama, mesti benda yang sama. Rumah sukan yang sama, contohnya. Daripada sekolah tapi tak bercinta, gaduh je, betul. Masa bergaduh tu yang jadi datangnya cinta. Okay, sebab tu kita dalam tipsnya, kalau kita tak suka orang tu biar sekadar saja sebab kita tak tahu tak suka tu akan ditukar oleh Allah menjadi suka. Okay, nak gak pasal cerita BFF je. Ui. Okay. So, sekolah busy belajar comot hitam. Comel lah Cik Nazrani. Accidentally love quote. Okay, persahabatan. Persahabatan adalah dia tidak timbul secara mendadak. Daripada 6 jenis ujian tadi, you all semua skorkan. Nombor 1 gaya bercinta you all kat mana, nombor 2 kat mana, nombor 3 kat mana, nombor 4 kat mana, nombor 5 kat mana, nombor 6 kat mana. So susun. Itulah kita. Nanti beritahu pasangan, saya ni seorang yang begini, saya bercinta awak adalah hasil daripada friendship. Kawan jaga masa yang lama. Okay. So cinta sampai simpan dalam hati. Oh Tuan Carol, persahabatan Tuan Carol. Lepas cinta simpan dalam hati, betul jadi bini kan. Kat tangan puff je lah. Aduh Encik Im. Ustazah Aziza, okay. Ustazah pun one of dia pasangan yang bercinta daripada sekolah. Tuan Syafiq pula kata banyak sangat pilihan yang dekat sekolah. Bila banyak pilihan nanti kita mesti ada tinggi ke ni. Okay. Okay, dah clear tentang persahabatan. Bila persahabatan, kena ingat. Berminat yang sama, jangka masa yang panjang dan dia tak sedar pun dia bercinta. Tiba-tiba bila dah berpisah ataupun dah berjauhan baru timbul rasa cemburu, jealous and so on. Dia lambat. Nak faham dia macam cerita Kuch-Kuch Kotahir lah. Kajol dan Syaruhan. Okay, next. Okay, cinta romantis. Kalau kita tengok skor, sedih sangat. Pool kita tak ada yang tinggi romantis. So maksudnya dalam grup ni, dalam grup yang 50 orang ni, tak ada yang romantis yang tertinggi. Ada tapi bukan yang tertinggi. Minat tak sama tapi support each other. Macam mana Puan Su? Maksudnya persahabatan jugalah. Nanti ada.
tapi support each other. Betul. Minat tak? Betul. Itu maksudnya persahabatan juga. Kadang-kadang tak sama minat tapi support tu dah kira minat lah. Okey. Tak boleh hadam bab cinta ni Cik Jamil. Cik Jamil kalau hadam bab cinta ni insya-Allah dapat anak kedua Cik Jamil. Okey. So cinta yang wujud asal daripada daya tirikkan fizikal pada pandangan. Okey, ni maksudnya ni baru you all tengok macam movie Korea tu. K-pop ni style, movie TV3 ke awal ni apa yang TV Astro semua adalah cinta romantis. Maksudnya pandang terus fall in love kan. Terus jantung berdegup kencang. Maksudnya ni adalah cinta romantis. Memandang cinta sebagai sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Seboleh-bolehnya mahukan satu identiti iaitu berkahwin, mahu penyatuan dan perpaduan dalam perhubungan. Maksudnya kalau dia dah nampak orang tu, ada tak kat dalam grup ni, dia dah nampak perempuan. Ya ke Cik Jamil mula cakap lain tapi. Okey. So maksudnya cinta romantik ni contohnya macam Tuan Syafiq, dia dah nampak dah perempuan tu, ni memang aku suka sangat. So macam mana dia nak grab perempuan tu? So maksudnya itu adalah cinta pandang pertama. Contohnya kita bagi nombor telefon kita kepada orang lain. Tapi sebenarnya orang yang suka kita tu cepat dia ingat dalam otak dia nombor telefon orang yang dia suka tu. Sebab dia dah tahu romantik ni cinta pandang pertama. Dia tengok sekali dah fall in love. Ini pun ala-ala Hindustan juga. Pandang terus jatuh cinta. Tak payah fikir-fikir. Tengok muka je jatuh cinta. Dengar suara je dah jatuh cinta. Sebab tu dia more kepada tarikan fizikal. Nampak tak? Tarikan fizikal yang nampak. Dia bukan mental, kena chatting, so on tak. Tengok je dah jatuh cinta dah. Jarang-jarang macam ni. Tengok je. Saya tengok awak ni saya memang dah tahu dah kan. Awak lah bakal permaisuri hati saya kan. Terus dia dah fall in love with Cik Syafiq lagi. Okey, Siti Mariana. Okey, Yana jaya bercinta apa lelaki biasa hadam mencintai kereta yang dihidangkan. Yang ni biasa faham. Okey, faham. Orang dah kahwin, okey. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah kedua cinta romantis. Okey, seterusnya. Alright, ni yang saya tengok dekat pool, 20% adalah cinta permainan. Cinta permainan ni adalah bermaksud ketika dia bercinta, dia melayan orang lain juga. Maksudnya kasih sayang dia tu dibahagi sama rata dengan ramai orang. Dan dia tak boleh nak pilih mana satu dia nak pilih. Dia mungkin akan pilih yang terbaik tapi di pada masa yang sama dia akan bercinta dengan ramai. Ni ada bahaya sikit. Ada bahaya sikit, takut dia akan jadi playboy ke, player ke, tiktoker ke. Ni bahaya dekat situ. Tapi bagusnya cinta permainan adalah dia cari dulu mana yang bagus baru dipilih yang terbaik. Maksudnya dia dah buat kos lepas lah. Pilihan dan kos lepas. Tidak mempunyai rancangan jangka panjang dan hubungan percintaan. Hati-hati bila mendapat pasangan yang bercinta adalah untuk main-main je sebab dia banyak buang masa nanti. Umumnya memiliki lebih daripada satu pasangan. Maksudnya pukul 10 dating dengan A, pukul 11 dating dengan B dan seterusnya. Cuba mengurangkan pergantungan dan tanggungjawab. Sebab tu kalau kita tengok cerita drama, kalau seseorang lelaki dia dah buat sesuatu yang buruk kepada pasangan dia, dia tak nak bertanggungjawab. Bila dia tak nak bertanggungjawab, bermaksud cinta dia adalah cinta permainan. Ada juga orang yang bercinta, dia sanggup bertanggungjawab apa saja. Yang permainan adalah orang yang tak nak bertanggungjawab langsung. Hubungan secara mendadak, tidak begitu mesra dari sudut emosi. Emosi dia tak mesra sangat, dia lebih kepada nafsu je. Lebih suka bebas dan tidak suka kebebasan diganggu oleh pasangannya. Okay, you cannot control myself. Biasanya macam tu. Tidak serius dalam bercinta dan tidak mendalam perasaan cintanya. Tapi ada juga orang yang cinta permainan tapi dia tak mainkan perempuan. Tapi dia tak boleh nak serius. Okay, dia belum nak serius lagi. Dia belum nak journey ke arah serius. Dia just nak berkawan je. Ada yang macam tu. Alright? Siapa yang sanggup menunggu, okay je lah. Menunggu. Kadang-kadang menunggu ni akan menjadi positif juga. Tunggulah lama insyaAllah. Kalau dah tertulis jodoh, jodoh juga kan. Sabarlah. Okay, nak ciri-ciri Kak Di Rohayu. Okay. Okay, seterusnya. Okay, dah clear tentang cerita permainan. Okay, sambil-sambil tu saya nak baca chat jugalah. Alright, ini antara yang paling ramai adalah cinta logical. Cinta logical 40% daripada kelas kita hari ni adalah 40%. Logical ni adalah kita macam ada letak ciri-ciri khas dulu. Okay, contohnya kadang-kadang ada orang dia punya cita-cita pelik, nak ada gigi taring lah, nak kening bercantum lah, nak tinggi 180 lah. Ada orang yang macam tu. Dia siap ukur lagi, tinggi okey tak? Okay. Tapi kalau saya dulu saya nak bercinta, saya nak suami saya tak mengukur kan. Tapi dapat juga perokok. Allah dah tulis tu, buat apa? Okay.
So sekiranya pasangan telah diperolehi, sebarang kemungkinan perpisahan akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Mestilah tak boleh berpisah. Cinta logikal ni dia makan masa lama tau. Sebab dia logik, dia dah tentukan syarat-syarat yang dia nak. Sabar menangguh hubungan percintaan sehingga pasti individu temai memenuhi kriteria yang ditetapkan. Cuba mencari pasangan yang terbaik untuknya akan menetapkan ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tu yang saya cakap, nak ada gigi yang tarik, nak rambut lebat, nak rambut lurus, nak mata warna coklat, nak mata warna biru, nak mata warna hijau. Nak suara lunak merdu. Dia macam-macam ciri-ciri yang dia nak. Pengsan kan? Kalau boleh kriteria perempuan cantik di dunia dan kriteria lelaki cantik handsome di dunia, dia nak ada kat pasangan dia. Sebab tu kenapa dia boleh menjadi bujang telajak atau andar tu kerana menepati kriteria diidamkan. Okey, ni cerita maaf. Ni bukan saya yang cakap. Ujian ni yang cakap. Tapi jangan risau. Saya pun adalah seorang yang logikal sebenarnya. Kan? Syafiq pun logikal kan Syafiq? Tapi tadi cakap logikal kan? So, tak semestinya kita yang logikal ni, kita tak kahwin. Kita logikal adalah kita meletakkan syarat-syarat dulu. So, syarat-syarat kita dah capai, kita grab lah. Jangan lepaskan. Okay? Alright. Seterusnya. Okay. Saya harap semua boleh jawab lah. Jamin nanti kau bagi air gula nanti malailah balik. Aduh. Okay. Cinta pengorbanan ni pula adalah dia lebih kepada bila bercinta tu you jadi pasif. Pasif maksudnya you tak asertif. Maksudnya you akan ikut je apa pasangan you suruh, apa pasangan you buat. Sampai kan you macam tak ada harga diri. You follow je whatever dia suruh. Sebab tu kadang-kadang cinta pengorbanan ni tinggi. Okay, itu satu hal. Ada juga cinta pengorbanan yang dari segi agama, cinta pengorbanan dari segi taraf keturunan, cinta pengorbanan dari segi status keluarga. So mana yang kita berkorban? Berkorban tentang bercinta kita. Terlalu ekstrim menyebabkan individu terlalu penyabar terhadap pasangan. Yang ni jadi pasif tau. Dia pasif, dia follow je. Tapi kalau dapat suami yang pasif ni bagus sebenarnya. Dia dengar je cakap isteri dia. Ikut je kan. Untung kalau isteri yang dapat suami yang pasif tu. Follow je, abang nak emas ni. Abang nak puluk dakar. Abang nak semua dia akan ni tunaikan insyaAllah. Okey, rela mengenepikan cita-cita atau kehendak dirinya asalkan pasangan mereka berjaya mendapat yang dikehendakinya. Okey, maksudnya dia ada cita-cita tapi kalau pasangan dia kata tak nak, saya logikal dan pengorbanan macam mana tu ada betul ke? Pengorbanan ni okey, contohnya Madam Sharifah Amani. Okey, contohnya mungkin Madam Sharifah Amani keturunan Said kan? Kan ada status keluarga. So adakah kita memilih pasangan yang ada keturunan status Said yang sama? Ataupun tak? Berkorban lah. Asalnya ada benda yang kita berkorban. Okey, contohnya saya pun pengorbanan tinggi juga. Contohnya saya orang Melayu. Saya orang Melayu Islam tapi saya kahwin dengan orang Kristian. So macam mana berkorban lah. Maksudnya berkorban untuk mendalami, memahami multicultural tentang keluarga dia untuk dia kita jadi sebahagian daripada hidup dia. Berkorban lah. Maksudnya boleh berkorban. Pasangan suka membantu, amat memahami dan pemaaf, sanggup melakukan apa sahaja asal pasangannya bahagia. Pengorbanan menyebabkan mereka terbatas, bersikap terbuka dan boleh menerima personaliti berbeza. Personaliti berbeza tu contohnya dapat bini yang suka cycling, suka exercise. Contohnya kat sini ada Puan Ija. Isteri yang suka exercise ke sana ke sini tapi suami tak suka, tak apa. Suami kata tak apa, abang jaga anak kat rumah, sayang boleh pergi exercise 24 jam pun tak apa, abang boleh jaga anak. So maksudnya bersikap terbuka dan boleh menerima personaliti yang berbeza. Itu pun dikategorikan sebagai pengorbanan. Alhamdulillah pasif sebab bini dah ikut. Betul kan? So maksudnya kadang-kadang ada kelebihan bila suami yang pasif, kelebihan dekat isteri. Tapi kadang-kadang jangan isteri yang pasif. Isteri yang pasif takut nanti dibuat tersuka hati oleh suami. Kita jadi tersukar yang benda-benda macam tu. Okay? So ini cinta pengorbanan. Ya ke Ija? Okay, seterusnya. Alright. Okay, cinta kepunyaan ni pula, you perasan tak orang yang macam berlangkas? Macam berlangkas, pakai baju nak sama. Tak boleh tak sama. Kena sama je kalau pergi kerja ni, kalau kita tengok pasangan suami isteri tu, kalau warna biru ni mesti nak warna biru ni sama. Abang pakai kasut warna apa? Biru. Saya pun nak warna biru. Nampak? Sampai begitu sekali. Lepas tu pergi mana? Nak pergi makan dengan kawan pun tak boleh. Abang nanti lunch dengan saya tau. Jangan lupa tau. Abang ni dia nak kena bersama. Menjadi beban kepada orang lain kerana terlalu mementingkan diri dia. Maybe beban kepada orang lain tapi tak beban kepada pasangan. Mungkin pasangan memang ada sejenis pasangan dia suka.
Dia suka bini dia mengada-ngada macam tu. Dia bangga. Ada macam tu. Memiliki sifat cemburu kerana mementingkan ingin bersama setiap masa. Contohnya kalau kita nak ajak rakan-rakan kita keluar ke, alamak, contohnya nak ajak isteri Cik Jamil keluar makan. Lepas tu Cik Jamil cakap, isteri Cik Jamil cakap, tak boleh, saya kena keluar dengan suami saya ni. Nampak? So maksudnya kepunyaan. Tapi kalau dapat suami macam, saya nak keluar dengan Cik Jamil, saya nak keluar dengan Puan Izzah. Cik Jamil tak pergilah, aku pun nak pergi makan dengan kawan-kawan aku ni. So maksudnya dia tak kisah. Okay? Sentiasa mencurigai kejujuran dan keutuhan cinta pasangan masing-masing. Okey, orang-orang yang mania ni, cinta mania ni, sebab tu orang panggil mania. Dia senang jealous, sesikit nak jealous. Benda yang simple pun jealous. Okey, tidak suka perpisahan dan semua aktiviti mahu dibuat bersama. Okey, ni saya sure. So kalau Encik Yam tengok, kalau ramai staff yang cuba nak mohon berpindah tu mungkin gaya percintaan dia, cinta kepunyaan tu tinggi. Maksudnya dia tak boleh nak terima bila dia nak hidup secara PJJ tu. Kepunyaan dia mesti tinggi. So macam tak boleh nak live. Kadang-kadang kita rasa kenapa tak boleh. Tapi setengah orang memang boleh, setengah orang macam tak boleh. Contohnya kalau saya PJJ boleh, mungkin orang lain tak boleh sebab itu ada diri dia. Ini adalah ciri-ciri personality juga. Cinta dia kepunyaan, tidak suka perpisahan dan semua aktiviti dibuat bersama. Nanti dia jadi depressed. Bila seseorang jadi depressed, jadi stres, jadi anxiety and so on so forth. Kalau terbenam refer Ustazah. Apa tu? Cuba tengok dekat Shopee. Kat Shopee tu pilih bercinta ke pilih patung Aduh. Okay. Cikgu Depa nak cari pasangan perfect. Oh, Cikgu Depa nak baca pasangan perfect. Okay. So seterusnya dah habis dah. Okay. Next Aina. Okay. Ni yang you all tak sabar-sabar nak tahu. Cinta tak kat UiTM. Cik rujuk balik isi aku janji tu. Okay, marah Cik Yen. So maksudnya ikrar yang aku janji kita baca tu, kita cakap kita sanggup berkorban apa saja demi UiTM. Kita dah sign tau sebenarnya. So sebenarnya sebab tu Cik Ian pun pening kepala, bahagian pentadbiran pun pening kepala kalau orang nak pindah-pindah ni sebenarnya. Tapi kalau ada rezeki Allah tulis, pindah lah kan. Tapi sebenarnya aku janji tu kat mana, okay? Cik Jamil kata lari, Cik Jamil pun isteri mohon pindah jumpa dia kan. Alright, so yang ni adalah hasil keputusan IGB saya dan Aina. Okay, mana satu saya, mana satu Aina, you all rasa? Kita orang sama kot, lebih kurang. Okay. Saya yang belah pink tu Aina yang belah hijau tu. Okey, nampak tak? Gaya percintaan saya yang tertinggi adalah logical. Okey, saya terangkan. Kuasa logikal 48, betul. Saya sangat logikal. Saya memang tak tahulah, saya fakta punya orang kot. Saya memang logikal sangat. Saya bercinta dengan suami saya 10 tahun. Ketika di universiti sehingga ke tempat kerja. Dan tempat kerja yang berbeza. Tapi bercinta 10 tahun. Nampak kan? Dan saya dah berkahwin dengan suami saya selama 8 tahun. Umur suami saya 41 tahun. Setiap tahun ini 41 tahun. Anak saya baru 7 tahun. So saya rasa bagi rakan-rakan yang dalam grup ni ada bujang. Yang bujang tadi berapa puluh? Yang bujang dalam 31%. Bujang 31% yang bujang. Jangan ikut tip saya, logika sangat. Sebab saya berkahwin ketika umur 30. So sebenarnya kahwin je awal dulu kan. Nanti mungkin bila minta Ustazah Azizah sharing kan. So sebenarnya kahwin awal tak ada masalah, jangan tunggu. Sebab proses bercinta tu selepas berkahwin pun dia tetap ada. Dia akan ongoing. Kalau kata kita nak simpan aset, kalau sebelum kahwin kita dah beli aset, lepas kahwin pun kita confirm nak tambah aset lagi. Maksud saya aset rumah, aset tanah, aset kereta, aset saham, apa-apa yang kita nak, kita mesti ongoing tau. Kita tak akan start. Okay. So logika saya 48. Alright. Pengorbanan. Okay, kedua saya adalah seorang yang persahabatan. Betul, sebab saya bercinta 10 tahun. Okay, saya juga seorang romantis. Macam tak percaya saya romantis. Mungkin kot saya romantis juga sebab saya memang romantis lah. Sebab saya romantis kot. Okay. Romantis tu kita nanti tak buat survey lah berapa kali hug pasangan dalam satu hari. Kan? Mungkin romantis kat situ. Okay. Jauh tu hak macam mana? Hak secara PJJ, hak secara face to face. Bagi yang dah kahwin belum kahwin jangan nak peluk-peluk dulu. Haram tu. Okay, romantis. Seterusnya saya pengorbanan, kepunyaan. Kepunyaan
pengorbanan permainan saya yang terendah. Berlapiklah Puan Su. Oh patutlah ada kawan masih tak kawan. Okey dah faham, rupanya masih memilih. Okey faham. Apalah berlapiklah Puan Su. Cik Jamil yang cakap tu, bukan saya. Okey, so maksudnya ni adalah hasil ujian saya. Okey, Aina dia akan terangkan dia punya pula. Aina, sambung. Aina dah malu. Ini yang tunggu ni Aina ni. Okey. Saya belum kahwin lagi. Jadi ni sekadar buat ujian lah, kita nak kenal diri kita kan. Jadi untuk ujian IGB ni, keputusan saya sama macam Puan Su, saya logical. Sebab itulah mungkin belum kahwin lagi. Sebab kita dah ada impian kita masing-masing kan. Semua orang ada ciri-ciri masing-masing kan. Okey, kemudian untuk yang kedua, kepunyaan. Itulah kepunyaan. Ya bila kita, contoh kita dah berkahwin, kita mestilah nak pasangan kita tu setia dengan kita, sayang dengan kita kan. Tak naklah tambah 2, 3, 4 kan kalau perempuan kan. Kemudian untuk persahabatan saya 41, sebabnya kita nak kahwin mestilah kita nak kenal betul-betul orang tu. Sebabnya ibarat perkahwinan tu ibarat satu perjudian. Kalau kita salah pilih, meranalah hidup kita. Kalau kita betul-betul orang tu memang sebaik-baik orang untuk kita, so bahagialah hidup kita kan. Jadi ini sekadar perkongsian dia, sebabnya saya bujang lagi. So detail tu boleh tanya Puan Su lah. Okay, itu saja untuk saya. Aina malu-malu tu kan. Tak apa, bujang memang kena malu-malu. InsyaAllah nanti dia dah kahwin nanti, insyaAllah dia terbukalah berkata-kata tu. Tuan Cik Syafiq Muhammad Nur tu dia menunggu je kalau bujang tu. Encik Yen, Kak Didi single lagi. Dia baik kau. Okay, dalam grup ni juga sebab saya tengok, bujang ramai 32%. Mungkin kat dalam ni pun boleh miss and match. Okay, kadang-kadang, saya nak share juga. Kadang-kadang ada orang kata, tak baguslah miss and match ni. Tapi saya ada a few member yang schoolmate saya, schoolmate universiti saya yang kahwin daripada lama wet ni. Ya Allah, nampak bahagia yang teramat bahagia lah. So maksudnya matching ni pun orang kata, ada setengah orang kata tak bagus, ditipu so on, tapi sebenarnya bagus. Sebab kita tak nampak cinta. Cinta ni sebenarnya pergi cuba je dulu. Kalau tak cuba, tak tahu. Jangan takut-takut, cuba je. Sebab Allah dah utuskan kita ni, umat adalah untuk berpasang-pasangan. So sayang kalau kita tak berpasang-pasangan antara satu sama lain. Berpasangan je. Tapi janganlah sampai berpasangan ni lillahi ta'ala. Kalau Allah kata bukan jodoh berpanjangan, tak apa. Tapi dah cuba untuk berpasangan. Tapi boleh tak saya minta perkongsian, apakah yang mempengaruhi logika terlalu tinggi? Logika terlalu tinggi tu Ustazah, macam tadi yang saya terangkan, kita meletakkan syarat. Kita meletakkan syarat kepada pasangan kita. Pasangan saya ni sekian, perlu ada latar belakang keluarga yang begini, perlu ada latar belakang keluarga yang tahfiz contohnya. Maksudnya bila nak jumpa ayah saya, dia kena hafaz berapa juz Al-Quran di depan ayah saya. And then pastinya saya nak dia berkulit putih dan tinggi. Contohnya dah suka dah, kriteria dah ada, tiba-tiba yang ni hitam. Dah reject. Tu yang logika tu. Logika tu cerewet lah. Lebih kurang lah cerewet. Boleh lah kata-kata bahasa kampungnya cerewet. Bahasa bombastiknya logical. Okay. Logika tu perlu betul. Tapi logika tu perlu supaya kita bukan tangkap muat. Ambil je, no. Maksudnya kita dah pilih ciri-ciri. Okay. Boleh. Cuma saya nak bagi, okay. Tu dia. Okay, ada tak sesiapa yang boleh berkongsi? Tuan Syafiq boleh kongsi tak? Syafiq Makno. Hasil ujian. Yang terbuka lah. Saya tak nak paksa. Dah, Apa dia kat beza, atas. apa beza memilih dan logika tu Puan Su? Okay, sekejap mesti logical tu maksudnya kita meletakkan syarat kepada pasangan yang kita nak. Okay, selagi syarat-syarat tu kita tak tertunai. So, Aina buka balik slide logical. So, bila syarat-syarat tu tak tertunai, automatically kita tak nak dulu berpasangan. Sebab tu kita sanggup menunggu masa yang lama. Contohnya macam saya. Saya berkahwin ketika umur saya 30 tahun. Tapi selepas berkahwin ni, saya rasa dah dekat 100 kali kot saya cakap, saya dengan suami saya cakap, satu perkataan yang selalu kita orang cakap lah, sayang kalau kita dah kahwin awal dulu, during university, after graduate, kita terus kahwin, anak kita dah pergi secondary school dah. Sekarang, you almost pencen, anak you baru 7 tahun. So sedih, dah pencen anak baru 7 tahun. So maksudnya
Sebab kami, suami saya tak logical, saya logical. Suami saya romantis, saya yang logical. Saya meletakkan syarat, make sure full fact. Sebab suami saya dia revert daripada Kristian to Islam. Ayah saya kata dia make sure dia kena belajar Islam dengan betul-betul, bukannya belajar Islam untuk kahwin. Dia belajar almost 10 years, nampak dia kukuh dari segi agama, baru ayah saya izinkan saya kahwin. So, tu antara logical. Maksudnya kita meletakkan syarat. Tak boleh nanti jiran-jiran confused tu gaduh-gaduh ke manja. Tak apa, untuk pengajar Cik Ian, gaduh tu biasa, asal gaduh rumah tangga. Tak gaduh tak best. Sedangkan lidah lagi tergigit yang dia terikat dengan gigi, apakah lagi ya pasangan kita? Kena nyanyi lagu Piramli sekejap lagi. Tak gaduh tak syok. Betul tu Miss Azra. Tak gaduh tak syok. Gaduh ni seronok. Gaduh. Mana ada orang tak gaduh? Bila gaduh, okey, lepas ni kita terangkan macam mana nak keluarkan hormon-hormon gaduh tu sekejap lagi. Hormon gaduh yang jadi Encik Ian telah ada yang berkenan ke? Dalam ni ada insya-Allah pasangan Miss and Match kat dalam ni. Okey, Cik Aina pun kosong. Aina kosong ke? Tak, dia malu. So tak, no maksudnya dia in relationship. Alright, Tuan Syafiq dari bercinta, Tuan Khairul nampak dari bercinta gaduh. Memang kan? Best. Okay. Tuan Khairul boleh share? Tuan Syafiq Muhammad Nur share boleh? Woi, boleh cakap tak? Syafiq? Boleh, tak ada masalah. Okay, Syafiq terangkan kenapa gaya bercinta Syafiq tu macam tu selepas akak ada explain yang tadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tengok kalau dia yang paling tinggi ni adalah logical. Dari segi aspek logical yang Puan Su terang tu memang adalah pada saya menetapkan ciri-ciri pasangan saya sebenarnya. Memang ada saya tetapkan berapa umur dia dan sebagainya. Okey, dan yang kedua tertinggi adalah pengorbanan yang saya Tuan Syafiq, suara slow sangat. Buat kata Imam Afiq pun. Tak payah buat suara romantis. Dah kahwin kan? Dah kahwin tak payah buat suara romantis sangat. Okey, untuk yang keduanya adalah pengorbanan. Saya sanggup berkorban tunggu isteri saya menamatkan diploma dia, terus saya kahwin dengan dia. Saya sanggup berkorban banyak perkara lah sebab masa dia kahwin, saya bertunang dengan isteri saya masih lagi dalam belajar, dia masih lagi student di UiTM Machang pada ketika tu. Jadi saya bertunang. Berkahwin pun, lepas berkahwin bini saya dia meneruskan pengajian dia ke peringkat ijazah pula. Saya berkorban menanggung pengajian dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga tertinggi romantis dan permainan. Ini romantis ni alhamdulillah lepas kahwin memang agak romantis lah, agak lah. Permainan dia tu pun ada juga. Dia kalau lelaki ni dia mesti ada permainan sebenarnya. Sebab kalau tak ada permainan ni susah sikit dia nak survive. Dia memang perlu ada permainan ni. Okey, persahabatan ni, persahabatan kalau tengok sini yang nombor berapa? 1, 2, 3. Yang nombor 4, okey, persahabatan ada dan kepunyaan 25, tak tinggi mana kepunyaan saya. Sebab YIC saya bagi saya dia pun ada life dia sendiri, terutama bila berkahwin dengan saya, dia berpindah terus hidup dengan saya, dia ada degree dan dia tak dapat bekerja sebab ada anak kecil dan sebagainya. Sampai sekarang pun insyaAllah akan ada anak yang ketiga pula. Jadi saya bagi kebebasan pada isteri saya untuk dia nak lepas daripada ni dia nak kerja ke, dia nak sambung buat master ke dan sebagainya, terpulang pada dia lah. Maksudnya saya tidak mengaturkan dia lah. Dia aturlah hidup dia sendiri sebagaimana apa yang dia ada sekarang. Okey, itu sajalah Puan Su. Thank you so much Cik Syafiq. Okey. Okay, tu Encik Syafiq dia telah terbuka untuk story tentang gaya bercinta dia. Mungkin kat luar sana ada lagi ke? Ustazah Aziza ke? Puan Nazra ke? Madam Sharifah Amani ke? Nak share ke? Yang boleh dikongsi? Kongsi yang bagi tips lah. Kongsi ni bukan nak jatuhkan. Kongsi ni untuk bagi tips kepada orang-orang lain. Sebab kita kat sini ada 32 yang bujang. Kita kena help dia orang ni. 30% yang bujang. Tak kira lagi. Okay, Madam Sharifah Amani nak share tak? Tak ada dah. Tak ada lah Miss D mana? Saya nak belajar. Ada. Okay, my dear, you boleh share you punya hasil tak? Hasil saya, sekejap sebab saya screenshot je. Sebab daripada internet. Okay, persahabatan 35, romantis 32, permainan 22, logical 37, pengorbanan 37,
kepunyaan 27. So tinggi pengorbanan. Tinggi logikal dan pengorbanan sama. Okey, sama 37. dengan okey. Boleh share. Saya dengan husband memang daripada sebelum berkahwin memang dah PJJ. Jadi so sekarang rasanya bila kahwin pun saya rasa saya tak mempunyai macam kepunyaan rasanya. Sebab saya rasa in relationship memang based on trust. And romantis, saya kata saya tak adalah romantis sangat rasanya. Persahabatan so yang memang saya memula daripada zaman belajar. Saya berkawan dengan dia dulu dan it's true saya based on logical. Jadi saya sebelum membuat keputusan tu fikir sangatlah lama. So tu kot. Tak ada apa yang nak share. Mas, thank you so much Madam Sharifah Mani. So Miss You're welcome. Okay ke tips tu? Nampak? Maksud saya walaupun tadi logical dia kata yang last tu adalah akan terhasil menjadi bujang terlayak. Tak. Kalau saya logical, Madam Sharifah logical, Syafiq pun logical. Maksudnya tak. Maksudnya ada ruang yang kita sebenarnya kita letakkan syarat, in the end kita nak kahwin sebenarnya. Kita tak nak kahwin pun. Okay. Encik Yem nak share ke? Okey, antara jenis-jenis bercinta ni mana paling bagus? Sebenarnya dia tak ada yang bagus, tak ada yang bagus. Cuma kalau untuk student saya akan detect dekat dia punya gaya bercinta more kepada permainan dan pengorbanan. Kalau student perempuan, you all detect dia banyak dekat pengorbanan, maksudnya tak mustahil kalau dia serahkan diri dia kepada teman lelaki dia. Alright? Tu salah satu yang boleh kaunselor diagnose lah kalau student. Okay, tapi kalau untuk orang dah kahwin pula dia lain. Berkorban orang dah kahwin ni lain. Berkorban orang yang belum kahwin tu lain. So dia tak ada mana satu yang baik, mana satu yang tak baik. Macam Tuan Syafiq cakap tadi. Kalau permainan tak ada, tak best juga. Sebab lelaki ni macam mana pun dia nak try and error. Dia nak tunjukkan kejantanan dia, kehandsomean dia tu. Ramai tak orang boleh suka. Takut nanti takut nanti dah kahwin baru dia buat tak bagus. So biar dia buat sebelum berkahwin. Tak ngaku, tak buat daripada mula dah salah. Ni alasan. Macam mana pasangan pula, contoh orang yang cinta pengorbanan sesuai dengan cerita logikal ke, dia miss and match bercinta ni adalah bila kita bercinta ni pengalaman saya lah. Saya mungkin kat dalam ni ada yang dah kahwin lebih lama daripada saya. Saya baru 7 tahun, 7 to 8 tahun. Jadi kita minta share Ustazah Aziza kot, dia dah lama kahwin. Okay. So pasangan ni kita melengkapi antara satu sama lain. Sama juga dengan jenis-jenis cinta kita. Kalau kita seorang yang berkorbanan tapi kita bukan romantis. Mungkin pasangan kita romantis. So dia miss and match lah. So dia tak ada, dia dalam ujian ni kita tak diagnose. Orang yang ciri-ciri ni kena match dengan ni. Ni logikal sangat ni. Ni macam Cina punya ni kan. Cina punya ni. Macam ni sebelah. Kalau tahu dari awal syok kahwin, kelapa rok mak lagi. Buang asam. Macam mana pula contoh orang cinta perempuan sesuai dengan cerita logikal. Okey. Tapi kalau sebenarnya kalau bercinta ni biar ada ciri-ciri yang sama tu lagi seronok juga. Maksudnya, bolehkah kriteria ini berubah di samping peredaran masa? Boleh. Boleh. Sebab mungkin pada awalnya you bercinta macam Tuan Syafiq. Dia tinggi, mungkin dia bercinta Tuan Syafiq cinta awal permainan. Tapi bila dia dah kahwin dia jadi logikal. Contoh. Dia berubah ikut cara proses kita bercinta. Pergaduhan selepas kahwin lagi betul. Okey, Ustazah Aziza ada ke? Ustazah share lah. Pagi tadi dah dengar ceramah isteri solehah daripada Ustazah Fatimah tu. Ayu kita pula isteri solehah bidadari syurga. Cepat. Kita persilakan Ustazah Aziza. Dia kahwin awal. Okey, saya harap nanti Cik Yem dapatlah memilih pilihan sama ada untuk kawan-kawan ke atau untuk diri sendiri. Okey, bagi saya yang tertinggi sekali adalah logical iaitu 38, yang kedua adalah romantis 35, yang ketiga adalah persahabatan 34, kemudian permainan saya 31, kepunyaan 28 dan pengorbanan 21. Saya bukannya nak menjadikan pasangan saya yang kita perlu banyak berkorban. Tetapi
walaupun kita meletakkan satu syarat ataupun kita punya KPI kita dalam hidup kita ataupun dalam rumah tangga kita, tetapi ianya perlulah seiring dengan apakah nilai-nilai murni yang perlu kita selitkan, gitu. Jadi dalam saya meletakkan satu syarat, tetapi romantis tu saya akan selit dengan segala pergaduhan, gurauan untuk menjadikan bukannya kita nak perlu memberikan apa yang kata manja terlampau sangat. Itulah dia. Itu saja. Okey, dalam masa sama kalau boleh seperti mana yang tadi Aina ada sharekan tentang doa tu, bagi yang belum berkahwin tu rajinkanlah amalkan dan buatlah solat hajat. Mana tahu walaupun usia yang lewat tu, mana tahu Allah permudahkan jodoh anda. Okey, selamat menjejaya. Itu doa untuk Cik Ye. Okey, Cik Ye punya request, okey, ketua AR kita. Nini Sukan Cik Fairuz ada ke? Puan Tasha ke? Encik Najib ke? Ada tak? Unit sukan ada tak? Aina, dalam tu ada unit sukan tak? Saya punya PC hang. Unit sukan ada ke? Encik Fairuz, Cik Peon ada? Fairuz ada tu, Fairuz. Panggil dia. Assalamualaikum. Ustaz Fairuz. Encik Yim nak dengar Cik Fairuz punya hasil. Momentum tu sharing mungkin nanti. Sharing? Okey, silakan Cik Fairuz Ahmad, Ketua Unit Sukan. Sekejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sampai saya tengok saya tadi apa tu yang di-emailkan oleh Cik Nasiha. Saya lebih kepada logika lah. Logika tu macam mana? Ia yang maksudnya kena ada kriteria yang ditetapkan dan adakah kriteria itu capai tak apa yang kita punya yang kita kendaki tu lah. Tapi setakat ni lah bila suami kahwin tu bagi saya kriteria tu kena ada lah. Kan dalam Islam pun ditetapkan apa tu keturunan, kecantikan dan apa tu punya perangai semua lah. Tapi yang paling penting nak pada dia punya agama kan. So setakat ni lah apa yang saya ni lah dapat, insyaAllah lah itulah yang apa yang saya rasa lah. Sebab benda tu penting lah untuk kita mendidikkan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita semua menuju ke ni lah, ke satu destinasi iaitu akhirat, iaitu sir jannah lah. Itu yang siapa yang saya rasa lah. Okay, yang kedua pengorbanan. Ialah dalam kita berkahwin ni mesti ada jugalah kita kena korban hidup kita ni. Tak semua kita korban lah, tapi ada benda yang kita korban untuk kita punya perkahwinan lah. Macam sama ni, saya pernah ada PJJ juga dulu masa berkahwin. So pun saya sedang ada satu sebab lah saya punya pengorbanan lah. Dia jauh tu, every week tu you kena balik seminggu ke jumpa wife. So duit pun banyak pakai. Yang benda lah kita kena korban. Ya, okay, yang ketiganya romantis lah. Sekarang saya kata romantis ni perlu ada kot pada seorang lelaki, suami tu. Tapi benda tu kadang dia selalu datang secara automatik kot. Kadang tengok wife tengah sedih apa kan, kita hak dia apa ke, peluk dia kan. Saya rasa dalam Islam pun pelukkan tu maka pegang tangan dia pun akan mengurangkan segala dosa-dosa pun akan jatuh lah saya kata kan. Okay, yang ke nextnya sahabatan. Saya pun kawan dengan wife pun lama, dalam 10 tahun baru kahwin. Yang ke next tu kepunyaan. Kepunyaan pun baru 35 dan last kali yang ke last kali permainan. Tu pun tak tahu kan tuan kata Syafiq sikit pun sebelum kahwin tu ada sikit-sikit lah nak tengok mana pilihan kita tu. So mana yang dapat tu kena pada kerja logikal, dapatlah. Okey tu lah daripada sukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bila
Kat belakang tu ada background suara anak-anak dengan isteri kan. Okay, thank you Cik Fairuz. Okay, so maksudnya saya suka part ni. Part yang paling suka Cik Fairuz share adalah hak. Hak peluk, bagi pasangan dah kahwin, kena banyakkan peluk. Okay, sebab dia memang, okay, seterusnya saya terangkan kenapa hormon-hormon ni penting. Okay, next. Terima kasih. So, saya rasa semua unit dah kita. Lagi Aina lagi. Okay, tips lah. Okay, ni tips, kita nak bagi tips tentang bercerita sedikit dengan laju. Kita akan tamat pada 12.30. Okay, next. Next Aina. Aina next. Okay, pertama suka, okay ni sunnah Rasulullah SAW. Okay, hubungan keluarga bahagia adalah suka memuji pasangan, saling membantu, peruntukkan masa, amalkan sentuhan dengan pasangan, suka memberi hadiah kepada pasangan. Selalu hak, betul Cik Nasir. Terusnya Aina. Okay, tip-tip Rasulullah ni saya kaitkan dengan kajian tesis daripada yang ni Universitas Yogyakarta. Hubungan antara pengukuhan diri, pernikahan dengan meditasi oleh intimasi. Okay, suka memuji pasangan, boleh meningkat. Okay, suka memuji pasangan. Bila kita puji, kita mesti akan kita akan hak, betul. So, bagi lelaki kita ada hormon testosteron, manakala perempuan adalah hormon estrogen. So, hormon-hormon ni kita perlu tingkatkan supaya kita bercinta dan sentiasa bercinta. Kalau kita dah berkahwin, bercinta kita tu tak pudar. Buat kata ustazah pun, dia still ada ongoing. Bila gaduh pun gaduh dalam bercinta. Orang-orang dah kahwin je faham ayat-ayat tu. Bergaduh dalam bercinta. Dia lain. So, maksudnya proses-proses ni adalah merembeskan hormon-hormon di dalam badan supaya, kenapa saya cakap testosteron? Bagi suami yang dia tak keluarkan hormon ni, tu yang you akan nampak kes kenapa lelaki ada kaki pukul, dera isteri, dera anak. Sebab hormon-hormon ni tak dirembeskan dengan cara yang betul. Sebab tu dia jadi berat sebelah, dia jadi tak seimbang dalam proses dia. Okay. So sebagai isteri saya percaya dalam grup ni memang ramai isteri-isteri yang berkejaya. Isteri ni tip dia, kita kena jadi isteri yang bijak. Bijak tu maksud saya, kalau suami tu tengah melenting, tengah baran ke apa, kita jangan sama-sama nak melenting baran kan. Sebab kata abang saya jangan mantul. Okay, abang saya lah, abang kandung saya selalu cakap, laki kau tu baran, so kau jangan mantul. Diam je lah, nanti dia cakap seorang-seorang dia penat. Nanti dia penat, dia buat kereta, dia keluar balik, dia okey. Okay? Sebab kadang-kadang tekanan dia bukan tekanan rumah, tekanan kerja. Sebab ada orang dia tak boleh, dia macam bawa dia punya tekanan kerja tu ke rumah. So sebagai isteri, rembeskan suami punya testosteron, manakala perempuan rembeskan estrogen. Okay, seterusnya. Suami kena selalu puji isteri, betul Puan Nazra, betul sangat. Okay, Cik Nasir selalu hak, betul, puji-puji. Jangan puji orang lain, puji isteri. Kat belakang you puji orang lain tak apa, tapi depan isteri kena puji isteri. Lepas, bila you puji, sentuh, hak, hormon serotonin seseorang badan tu akan meningkat. Sebab tu, you all nampak tak kenapa kalau isteri, okay macam ni, bagi suami-suami yang isteri yang akan bersalin ni, sebab kan sekarang ni tengah trend baby PKP siri 1. Tahun ni nanti akan ada baby PKP siri 2. Tuan Syafiq menyumbang kepada baby PKP siri 1. Contohnya hormon serotonin perempuan ni kena ditingkatkan. Maksudnya bila you naikkan dia punya hormon melalui kasih sayang, hak you semua, nanti dia tak akan murung. Lagi-lagi kalau isteri yang lepas bersalin, kita ni penat jaga anak and so on, PJJ and so on, you akan merembeskan depresif. Maksudnya depression. So kadang-kadang kalau you tengok ada isteri yang murung, ada isteri yang stres, sebab hormon-hormon ni tak dapat ditingkatkan. Tapi selain daripada rumah tangga, hormon-hormon ni boleh juga ditingkatkan dengan aktiviti yang lain. Banyak sebenarnya. Contohnya kalau perempuan dia suka dapat hadiah kan, suami puji, so hormon-hormon tu meningkat. Okay? Alright, seterusnya. Murah sikit Tuan Syafiq. Okay, hormon stres. Hormon stres ni kita semua orang akan lahir dengan ada tekanan hidup. Takkan ada orang yang tak lahir dengan tekanan. Tapi macam mana kita beribadah dengan tekanan hidup kita tu. Faham tak? Contoh kita kerja ni penat, working from home ke, working from office ke penat. Tapi kalau kita faham konsep bekerja tu adalah ibadah, so kita merembeskan hormon kita stres tu kepada eustress. Kita tak distress. Maksudnya kita merembeskan hormon tekanan kepada tekanan yang menggalakkan kita untuk bertingkah laku ke arah rasional dan positif. Orang yang dia akan murung adalah bila dia penat, working from home, working from office ke apa semua, dia rasa benda tu bebanan, so dia akan jadi distress. Maksudnya bereaksi negatif dengan tekanan.
So automatically akan murung. Bila murung di tempat kerja, kat rumah pun confirm murung. Okay, so intimasi antara pasangan tu memang dah tak ada. Alright, seterusnya. Okey, yang ni sekelilingnya, cintailah sesuatu itu dengan sekadar sahaja, berkemungkinan ia menjadi kebencian satu ketika. Ni macam Tuan Khairul cakap tadi lah, dulu suka gaduh, rupanya ada isteri kan. Bencilah yang engkau benci itu sekadar sahaja, berkemungkinan ia menjadi kecintaanmu pada satu ketika. So yang bujang-bujang ni, saya doakan insyaAllah akan mewujudkan kecintaanmu pada suatu ketika nanti. Alright, the next part is, okay, ni bagi-bagi, kalau saya lah, saya sendiri, dah masuk umur 39 tahun ni, saya dah fikir ke arah ni lah. Saya dah fikir ke arah pesanan Imam Al-Ghazali ni. Suami ni, pasangan kita adalah pinjaman yang Allah bagi dekat kita. Kalau Allah nak ambil dia ke, Allah nak pinjamkan dia kepada orang lain ke, itu maksudnya bukan di luar kemampuan diri kita. Maksudnya sebab betul, contohnya kalau kita meninggal dunia, tak mungkin pasangan kita nak meninggal dunia jump together. Dia bukan macam Titanic, you jump, I jump kat liang lahat tu, tak. Maksudnya kalau kita meninggal, pasangan kita akan ada di dunia, kita ada alam barzah. So supaya pesanan Imam Al-Ghazali ni memang sangat memberi hidayah kepada diri saya dan saya harap memberi hidayah kepada semua orang juga. Alright. And then seterusnya, alright. So harap Cik Aina ada share tentang G-Form. So mohon isi. So dekat-dekat ujian tu, dia memang ada soalan yang macam pelik tau. Meningkatkan sayang. Meningkatkan skill ke apa semua, sebab tu soalan wajib. Soalan wajib tu kita tak boleh nak keluarkan. So saya harap rakan-rakan staff yang mendengar untuk hari ni dapat memberi markah yang terbaik untuk kami memperbaikilah pada masa akan datang. So boleh isi. Okey, itu saja, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan kepada semua yang di sini adalah bahagia selalu di dunia dan akhirat, yang mana akan bertemu jodoh, bagi yang belum bertemu jodoh, bahagia hingga ke jannah bagi yang telah berumah tangga dan dipermudahkan urusan dalam proses bertunang untuk berkahwin. Alright, terima kasih. Aina ada pun nak kongsi? Okay, itu saja. So dah isi, dah boleh les. Itu saja. Thank you so much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syafiq, Encik Fairuz, Medan Sharifah Amani, yang dah Ustazah Aziza yang dah sharing together bersama dengan kita. Thank you so much. Selamat bercinta. Yes, selamat bercinta Puan Nazrah. Okay. Thank you Syafiq. Sese. Kongsi Facai. Terima kasih. Sampai waktu. Okay. Thank you so much. Tak tulis dia. Tak tulis. Okey, yang untuk Tuan Haji Zainul nanti saya PM Tuan Haji Zainul. Ni semua tahu pula DO dia yang bercinta Haji. Haji nanti saya PM personal Hajinya Riza Ataupun Haji jangan live dulu, Haji jangan live dulu. Nanti saya Aina dengan Tuan Haji lepas ni. Kita dengan Tuan Haji je. Okay. Haji jangan live, Haji tengah ada meeting ke? Tak kan? Tak. Haji tak ada meeting. Okey. Tunggu jap. Okay. Special ni. Aina, Haji je. Ni. Tak dengar. Hajinya nanti saya bagi special sikit. Kita tunggu yang lain-lain live. Okay. Alright.
Haji. Tuan Haji. Hello, Tuan Haji Zainal. Saya CR. Sekejap kita tunggu yang lain-lain isi survey yang left. Nanti fokus dengan Tuan Haji je. Okey, baik. Okay. Ada lagi 12 orang tak left. Cik Najib mohon isi survey, Cik Syah mohon isi survey, Puan Alia mohon isi survey. Thank you so much join us. Ika tadi dah dapat tak link survey? Puan Syarifah Sagina, Tuan Zul, link survey tadi dapat ke? Aina share balik dekat link survey punya link. Ni Gaya Bercinta DO. Dengar sini, duduk sini dengar. Sini. Ini yang ada Share link. Kita nak tengok yang tak left tu takut dia nak tengok survey kan. Cik Isyam, Abel ada dalam ni lagi ke? Tuan Zul? Tuan Zul? Tuan Zul ada? Okay, ni maybe tak ada ni Aina. On je ni kan? Apa yang pasal? Okay, Tuan Haji dah ready ke? Puan. Tuan Haji tengah busy ke apa? Tak, dah ni dah reak-reak ni. Okay. Tak busy dah. Aina buka slide. Slide pertama Tuan Haji tertinggi. Tuan Haji ni tadi jawab jujur ke tak ni? Ni jujur. Tegak ni macam pembaris. Okay, Tuan Haji punya yang tertinggi adalah permainan. Ini kalau orang rumah tahu ni. Baru cakap tadi Playboy. Aduh. Dah saya pula. Aduh, macam mana ni? Tak apa. Okay, yang pertama Tuan Haji adalah permainan. Okay, cuba mengurangkan pergantungan dan tanggungjawab. Saya rasa benda ni bukannya permainan Playboy. Sebab Tuan Haji adalah antara kaki tangan kerajaan yang sangat sibuk. So Haji tak ada nak fokus kalau macam isteri yang terlalu dependent kepada Tuan Haji. So isteri yang perlu independent. Macam tu ke? Ya, betul. So kena ada pasangan yang independent yang dia boleh bergerak sendiri, yang dia boleh buat apa yang ni. And then Haji pun akan jumpa ramai orang termasuk staff. So di kalangan perempuan yang akan Haji jumpa tu memang ramai. Betul. So mungkin kat situ Haji nampak kan ada soalan yang macam tidak kisah memberitahu pasangan you tengah ada kawan dengan perempuan lain sebab dia lebih kepada open. Kan?
Betul tak? Betul. Okey, tapi Tuan Haji masa muda-muda handsome sangat kan? Tak. Tak. Saya dah tengok dah gambar Tuan Haji masa muda. Ay, jangan. Okey, kedua, cinta Tuan Haji yang kedua adalah logical. Okey, nampak tak? Tapi Haji meletakkan syarat kepada pasangan yang Haji nak. Ya. Haji dulu Betul. kahwin awal ke kahwin lambat? Lambat juga lah 27. Kiranya zaman Haji tu kalau kahwin 27 tu lambat kan? Zaman-zaman Haji tu bayi mak saya kahwin umur 20 tahun tak? 20-21 dah kahwin kan? So kalau Haji 27 tu lambat lah. Meletakkan ciri-ciri khusus dulu. Betul Dia kalau itu dia. Logik dengan playboy play. Tak, nombor 1 permainan. Nombor 2 logical. So nombor 3 tertinggi adalah pengorbanan. Pengorbanan. Ni yang ketiga tertinggi. Pertama tertinggi permainan. Kedua logical. Ketiga pengorbanan. Yang ni yang ketiga. Yang apa tu permainan tu banyak tak Puan? Berapa banyak skornya? 32. Ya, 32. Logical 28. Okey. 20. Okey. Memang pengorbanan 24. Memang betul lah tu. Isteri saya kena independen. Kan? Dia kena independen. Saya tak boleh nak tak boleh nak layan. Tak sempat. Betul. Busy kan? Saya rasa kalau memang busy, orang busy memang ni. Pergi pukul 6 pagi, balik pukul 10 malam. Macam mana? Tak ada masa kan Haji kan? Tak sempat. Tak sempat. Okey, terima kasih Puan. Lagi, tu nombor 3. Nombor 3 pengorbanan 24. Haji dah tulis Nombor 1 permainan maka 32. Nombor 2 logika 28. Nombor 3 pengorbanan 24. Nombor 4 yang tertinggi adalah persahabatan. Haji persahabatan tertinggi yang kategori nombor 4. Okey. Persahabatan. Romantik. Okey, romantis dia jatuh kepada nombor 5. Romantis dengan kepunyaan markah sama 22. Memang tak romantik lah. Tak, romantis dengan kepunyaan tu markah dia sama rata 22. Tak boleh buat apa. Memang habis lah romantik. Gagal. Mungkin lepas ni kalau nak belajar, maksudnya kita kurang kat situ, mungkin nak kena tingkatkan romantik, kena selalu bagi istiadat. Itu masa muda. Yang tu masa muda. Dah tua ni romantik. Dah tak ada kan? Betul lah tu. Faham. Dah tua makin romantik. Okey, itulah hasil Tuan Haji. Okey, terima kasih. Thank you so much Tuan Haji. Assalamualaikum. Salam.